Iran menjadi panik kerana Arab Saudi telah membuka pintu kepada kira-kira 8,000 askar Pakistan. Jet pejuang JF-17, drone dan pertahanan udara berada di tengah-tengah teluk, sementara Tehran cuba berpura-pura masih mengawal rentak krisis. Pada hari Kamis, 21 Mei 2026. Apa yang membebankan bukan sahaja kehadiran tentera asing di wilayah Arab Saudi, tetapi juga mesej politik di sebaliknya. Orang Arab sedang bersiap sedia untuk kemungkinan pencerobohan darat bagi mempertahankan pangkalan, sempadan, pelabuhan, kemudahan tenaga dan mana-mana titik sensitif yang mungkin diancam oleh Iran atau milisia mereka terhadap Arab Saudi. Mereka tidak memanggil Pakistan sekadar simbolik, tetapi kerana mereka tahu perang ini mungkin akan berubah fasa. Dan apabila sebuah kuasa nuklir meletakkan askar di medan percaturan di sebelah Riyadh, rejim Iran kehilangan kebebasan untuk menakut-nakutkan tanpa mengira kemungkinan tindak balas yang lebih besar. Dan sekarang soalan itu mudah. Adakah Iran masih akan mengambil risiko selepas orang Arab mengubah ketakutan menjadi mobilisasi ketenteraan yang sebenar? Adakah Arab Saudi hanya mempertahankan diri atau sudah bersiap sedia untuk perang darat menentang paksi Iran? Adakah kediktatoran itu masih mempunyai kekuatan untuk menakut-nakutkan Teluk selepas orang Arab memanggil kuasa nuklear untuk campur tangan dalam krisis ini? Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini dalam masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan piawaian kredibiliti, Miusong Alves. Pergerakan ini bukan berlaku begitu sahaja. Arab Saudi telah memerhatikan drone melintasi kawasan itu. Pangkalan dalam keadaan berjaga-jaga dan milisia yang berpihak kepada Iran cuba mengekalkan tekanan. Walaupun semasa jeda dalam operasi besar pada 17 Mei 2026, Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahawa mereka telah memintas dan memusnahkan 3 drone yang memasuki ruang udara mereka pada hari itu. Kejadian itu menunjukkan mengapa Riyadh tidak mahu bergantung hanya pada kenyataan rasmi dan janji luar. Apabila drone merentasi rantau ini dan memaksa pertahanan udara bertindak, kerajaan memahami bahawa ancaman itu tidak lagi jauh. Ia sedang memuji pintu masuk, laluan dan kelemahan. Pakistan memasuki krisis ini dengan peranan yang jelas. Islamabad tidak hanya menghantar pemerhati, penasihat atau sekadar simbolik untuk bergambar. Kekuatan yang dilaporkan termasuk askar, jet pejuang, drone dan jet pertahanan udara HQ-9 yang berasal dari China. Pakeh ini mengubah nilai strategik kehadiran ketenteraan. Askar di darat berfungsi untuk melindungi kemudahan, memperkuat pangkalan, mengawal kawasan sensitif, dan bertindak balas jika sempadan atau infrastruktur strategik diserang. Jet pejuang dan pertahanan udara berfungsi untuk menutup ruang udara. Drone berfungsi untuk memantau dan bertindak balas. Gabungan semua ini membentuk benteng pertahanan yang perlu diambil kira oleh Teheran sebelum memilih untuk melakukan provokasi. Kehadiran Pakistan juga menunjukkan pilihan politik Riyadh. Arab Saudi sedang menyatakan bahawa mereka tidak akan berdiam diri terhadap setiap ancaman Iran dan juga tidak akan menunggu rejim para ayatollah memilih bila dan di mana mereka akan mencetuskan panik. Kerajaan Saudi sedang mendekatkan rakan lama yang mempunyai tentera besar, pengalaman ketenteraan dan hubungan langsung dengan peralatan China. Reuters melaporkan bahawa pakatan itu membenarkan pengukuhan yang jauh lebih besar dengan jumlah sehingga 80,000 anggota tentera Pakistan sekiranya keadaan menjadi lebih buruk. Angka itu menakutkan Teheran kerana ia menunjukkan bahawa 8,000 askar itu mungkin hanya lapisan pertama dalam satu mobilisasi yang lebih besar. Iran menjadi panik kerana pembentukan ini menghilangkan kelebihan psikologi yang dimilikinya. Selama bertahun-tahun, rejim Iran bergantung pada tekanan tidak langsung, milisia, drone, dan ancaman terhadap infrastruktur tenaga untuk memaksa pihak lawan berundur. Sekarang Arab Saudi membina pertahanan yang menggabungkan askar asing, kuasa udara, pemantauan dan pertahanan udara. Ini bukan satu pencerobohan yang diumumkan terhadap Teheran, tetapi ia adalah persiapan yang jelas untuk menghalang pencerobohan, mengekang pencerobohan kecil, dan bertindak balas sekiranya perang bertukar menjadi perang darat. Perbezaan ini penting, tetapi ia tidak mengurangkan tekanan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa Riyadh telah melangkah ke hadapan. Arab Saudi merancang kemungkinan terburuk tanpa meminta kebenaran daripada Iran. Serangan terhadap kawasan loji nuklear Barakah di Emiria Arab Bersatu menguatkan lagi tafsiran ini.
Reuters melaporkan bahawa drone telah menyerang loji tersebut tanpa sebarang kebocoran radiasi dalam insiden yang belum pernah berlaku sebelum ini bagi monarki Arab di Teluk. Walaupun tiada bencana nuklear berlaku, mesej yang disampaikan tetap berbahaya. Jika sebuah fasiliti sebesar ini menjadi sasaran, seluruh sistem keselamatan di Teluk perlu diubah serta-merta. Arab Saudi memahami isyarat ini. Emiriyah juga memahaminya. Krisis ini bukan lagi sekadar pertikaian antara Washington dan Teheran, malah telah memberi kesan secara langsung kepada keselamatan negara-negara Arab yang menjadi tunjang utama ekonomi serantau. Washington memerhati perkembangan ini dengan penuh minat kerana ia mengetatkan kepungan terhadap Iran tanpa memaksa Amerika Syarikat menanggung beban ketenteraan sepenuhnya secara bersendirian. Trump sudah memberi amaran bahawa beliau boleh bertindak lebih tegas sekiranya rejim Iran tidak menerima penyelesaian yang dapat menghalang kemajuan nuklear. Dalam ucapan pada 20 Mei 2026, beliau berkata bahawa Amerika Syarikat mungkin perlu menyerang Iran dengan lebih kuat. Sementara Iran bercakap mengenai cadangan, Arab Saudi menerima ketibaan tentera. Sementara Tehran meminta pengurangan sekatan, Teluk menutup ruang udara. Sementara rejim itu cuba menonjolkan diri sebagai mangsa, ancaman mereka sendiri menyemarakkan pembentukan Pakatan Pertahanan di sekeliling mereka. Peranan Pakistan meletakkan Iran dalam kedudukan yang tidak selesa. Islamabad berbincang dengan Teheran, berfungsi sebagai jambatan diplomatik dan pada masa yang sama menempatkan askar di wilayah Arab Saudi. Ini menyekat kebebasan Iran. Jika rejim itu menyerang Arab Saudi dan mengenai pasukan Pakistan, ia boleh mencetuskan krisis dengan sebuah negara jiran, Muslim, bersenjata dan jauh lebih sukar untuk dianggap sebagai musuh bersama. Iran boleh mengancam milisia, boleh meningkatkan nada terhadap Washington, boleh mengecam Israel dengan lantang. Tetapi memikirkan tentang konfrontasi secara langsung dengan Pakistan memerlukan pertimbangan lain dan pertimbangan itu tidak memihak kepada rejim. Arab Saudi juga mendapat ruang untuk bertindak dengan lebih tegas. Dengan tentera Pakistan melindungi titik-titik sensitif, Riyadh dapat mengalihkan sebahagian perhatiannya untuk mengesan drone, memantau laluan dari Iraq, memperkuat kawasan timur yang kaya dengan tenaga dan melindungi kawasan di barat di mana pelabuhan dan koridor logistik mempunyai nilai yang sangat besar. Kerajaan tidak perlu mengumumkan setiap kedudukan. Cukup sekedar menjelaskan bahawa sebarang pencerobohan tidak akan menemui kawasan yang tidak dilindungi. Itulah jenis pertahanan yang tidak menimbulkan kehebohan setiap hari, tetapi mengubah perkiraan sesiapa yang merancang serangan. Langkah seterusnya bergantung kepada Teheran. Jika Iran terus menggunakan ancaman sebagai alat politik, Arab Saudi cenderung meminta lebih banyak perlindungan. Dan Pakistan mungkin akan menambah jumlah anggota tenteranya. Perang serantau kini mempunyai satu lagi lapisan di darat. Sebelum ini, Teheran mengambil kira peluru berpandu, drone, kapal, dan pangkalan Amerika. Sekarang perlu mengambil kira askar Pakistan di tanah Arab Saudi, jet pejuang JF-17 drone, pertahanan HQ-9, dan Arab Saudi yang kurang bersedia untuk menunggu serangan seterusnya. Teluk memberi amaran bahawa mereka tidak mahu menjadi tebusan kepada ketakutan terhadap Iran. Donald Trump memberi tekanan dari atas. Riyadh memperkukuhkan pertahanan dari dalam. Islamabad masuk sebagai perisai. Dan Teheran mendapati bahawa setiap provokasi boleh membawa satu lagi kuasa ke dalam percaturan. Newsom Alvis, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan pada akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Banda Milson Alves.